Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya muliakan lagi, saya kasihi Fadil pengurusi majlis. Saya muliakan pengurusi bagi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para ibu ayah, para guru, para asatizah, abang, kakak-kakak, para muslimin dan muslimat, para santri, para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak lepas daripada faedah dan kelebihan i'tikaf di dalam masjid, maka sama-sama kita niat i'tikaf di dalam hati kita agar mendapatkan pahala sepanjang kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan untuk mendapat pahala wajib, niat i'tikaf nazar. Saya bernazar lillahi, maksudnya kerana Allah Subhanahu wa taala saya bernazar untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala beriktikaf sepanjang majlis ini berada, ataupun sepanjang keberadaan saya di dalam tempat ini, maka diniatkan iktikaf tadi dengan iktikaf nazar, maka dia dapat pahala wajib. Itu besar lagi. Ini antara faedah fiqhiyah, faedah fiqh daripada amalan yang sunat tukar jadi wajib dengan nazar, maka menjadikan pahala tadi pahala wajib. Dia lagi besar lagi. Ibu ayah yang dirahmati Allah, para guru, para asatizah, para muslimin dan muslimat, pada pagi ini insya-Allah saya suka untuk kita sama-sama mendengar kisah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, Hujjatul Islam, dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Ada dua kisah yang kalau kata kita sempat, kita baca kedua-duanya. Kalau tidak sempat, kita baca mana yang sempat. Kisah pertama, Hukiya an Shibli rahimahullahu ta'ala annahu qadima 400 ustadhin. Dihikayatkan bahawa Al-Imam Shibli rahimahullah, Sayyiduna Shibli adalah salah seorang wali Allah Ta'ala, sufi yang agung, yang berada di Baghdad satu ketika dahulu, yang dihikayatkan bahawa beliau pernah berkhidmat kepada 400 orang ustaz. Al-Imam Ibnu Kamal rahimahullah mengatakan bahawa lafaz ustaz itu diambil daripada murakkab a'jami, maksudnya diterkibkan daripada dua lafaz ajam, ustaz. Jadi mungkin ada orang tahu dah, dan mungkin ada baru kali pertama dia dengar duk panggil ustaz. Apa dia ustaz ni? Apa dia ustaz? Ustaz adalah lafaz murakkab a'jami. Asalnya adalah ustaz, dua kalimah. Ustaz dengan az, maka jadi ustaz. Alif, hamzah, sin dan ta, ustaz. Dan kemudian az. Ustaz dalam bahasa Parsi, dia bahasa Parsi, no? Ustaz dalam bahasa Parsi dengan makna al-kitab. Maknanya kitab. Az dalam bahasa Parsi juga maknanya sahib. Jadi seolah orang yang menyebut ustaz adalah sahibul kitab. Ini tuan punya kitab. Ataupun orang yang boleh baca kitab. Itu mana ustaz. Kalau ni tak ada lah.
Pakai kepiah atas kepala, tulis dalam Facebook, buat keluar ayat-ayat Quran sikit, ustaz. Ini senanglah ni. Ustaz kalau ikut Imam Ibnu Kamal, seperti yang disebutkan oleh syarih kepada kitab Ayyuhal Walad, Sirajuz Zulumat. Ustaz, maknanya usta dengan makna kitab dalam bahasa Parsi, az dengan makna sahib. Mungkin bahasa dia patut tukar terbalik. Jadi ustaz bermakna sahibul kitab. Tuan punya kitab. Atau bahasa lain kata, ustaz adalah orang yang boleh baca kitab. Orang yang boleh baca kitab. Dia baca kitab ni, kitab, kalau di tempat kita ni, kitab tak ada baris. Kalau di Indonesia dia panggil kitab gondol. Kitab gondol maksudnya kitab tak ada baris, kosong. Jadi boleh baca kitab, baru boleh untuk disebut ustaz. Ada orang pergi kata ustaz tu maksud dia encik lah. Tiba. Pandai pula dia. Dia kata dalam bahasa Arab, kata ustaz tu makna dia encik. Pandai-pandai dia. Dia ambil kat mana, tak tahu, pakai buat teka-teki. Tak, ustaz bukan makna dia encik, bukan makna apa. Ustaz sebenarnya penggunaannya bahasa sangat besar sebenarnya. Zaman dulu penggunaan kalimah ustaz tu adalah penghormatan besar. Sehingga disebutkan antara ulama yang digelar al-ustaz pada zaman dahulu bukan semua. Tapi sekarang dah jadi syair. Syair maksudnya telah sebar luah. Semua orang dipanggil ustaz. Pergi Azhar baru 1 hari dia pijak kaki di Mesir. Semalam baru ambil stamp. Naik kapal terbang. Turun kapal terbang ni orang panggil ustaz lah. Jadi kalimah ustaz tu sar al-an raqis. Jadi murah sikit lah. Sebab semua panggil ustaz lah ni. Dah jadi bahasa biasa lah. Malah sebut pula kalau tempat kita, ustaz dianggap lebih rendah lagi kedudukannya dan diletakkan dengan istilah-istilah tertentu pula kepada seorang yang mampu menguasai dalam ilmu. Ada digelar dengan tuan guru, ada digelar dengan baba, ada digelar dengan syekh, ada digelar dengan fulan. Ustaz katanya ni hadza li'ammati man talaba al-ilma ad-diniyah. Siapa yang mengaji ilmu agama, ulum ad-diniyah, maka dia boleh digelar dengan al-ustaz. Ala kulli hal, boleh jadi al-an telah bertukar bahasa sekarang ni, kalimah tersebut ditukarkan kepada penggunaan aghlabiyah, kebiasaan orang. Zaman dulu dia istilah khas yang digunakan kepada kelompok yang tertentu. Antara yang digelar al-ustaz pada zaman dahulu adalah al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, digelar al-ustaz. Antaranya al-Imam Fakhruddin Ar-Razi digelar al-ustaz. Jadi ustaz ni maknanya orang yang menguasai kebanyakan bidang ilmu. Hatta bukan ilmu yang berkait dengan syariah sahaja, bukan ilmu yang berkait dengan ulum diniyah agama sahaja, malah terlibat juga dengan ilmu yang berkait dengan realiti ataupun dengan ilmu astronomi, kenaan dengan ilmu kimia, ilmu fizik dan seumpamanya. Penguasaan dengan ilmu tersebut dipanggil dengan ilmu waqi'i, ilmu realiti dipanggil. Maka juga baru layak untuk digelar al-ustaz. Dan ini antara imam-imam pada zaman dahulu yang digelar al-ustaz. Jadi kita tahu dah kalimah ustaz. Lepas ni kalau orang tanya, bolehlah kita buat kemah sikit lah. Ustaz apa dia makna dia? Ustaz daripada 2 kalimah. Ustaz. Dua-dua kalimah bahasa Parsi. Ustaz dengan makna kitab. Az dengan makna sahib. Sahibul kitab. Jadi Al-Imam Syibli. Tengok. Bukan 2 orang dulu zaman dulu. Ustaz ni pada zaman dulu Imam Syibli berkhidmat kepada mereka. Imam Syibli ni wali besar. Dan dia berkhidmat kepada 400 ustaz. 400 ustaz maknanya ni 400 orang tuan guru, alim yang digelar dengan ustaz. Dan bahasa ni telah digunakan oleh Imamul Ghazali rahimahullah. Untuk menunjukkan ketinggian kedudukan pada zaman tersebut. Sehingga semisal Al-Imam Syibli sendiri berkhidmat kepada mereka. Maka Imam Ghazali masukkan dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ni surat sebenarnya, surat beliau kepada muridnya. Apa kata Al-Imam Syibli?
dihikayatkan bahawa Al-Imam Syibli rahimahullah telah berkhidmat kepada 400 ustaz. Dan dikatakan oleh beliau, waqad qara'tu ay qala qara'tu 4,000 hadisin. Saya telah membaca 4,000 hadis. Sumakhtartu minha hadisan wahidan amiltu bihi wa qallaitu ma siwahu li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Saya telah membaca 4,000 hadis. 4,000 hadis Nabi SAW dan aku hanya memilih, kata beliau, saya telah memilih daripadanya hadisan wahidan. Dan dalam 4,000 hadis, satu hadis yang saya pilih untuk saya beramal betul-betul dengan hadis tersebut. Wa qallaitu ma siwahu. Qallaitu ma siwah dengan makna taraktuhu az-zahir. Ai tarka hifzin. Bukan beliau maksudkan di sini beliau tinggalkan terus macam tu saja. Tak. Ada hadisun Nabi. Ini hadis Nabi SAW. Dimaksudkan oleh beliau adalah dengan makna beliau meninggalkan menghafal baki hadis tersebut selain daripada satu hadis ni yang beliau jadikan sebagai panduan utama dan dihafal dan diulang-ulang oleh beliau. Dan kata beliau, kenapa beliau meninggalkan yang lain ataupun tidak menghafal yang lain dengan banyak, dengan mengulang-ulangnya, dengan kuat berbanding satu hadis tadi, li'anni ta'ammaltu. Ini kerana bila mana saya meneliti dengan baik terhadap hadis tersebut, fawajadtu najati wa khalasi fihi. Dan saya dapati pada satu hadis tersebut sahaja sudah memadai untuk memberikan keselamatan dan kelepasan kepada saya dengannya. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin kulluhu mundarijan fihi faktafaitu bihi. Karena saya mendapati ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang berada dalam hadis tersebut. Ini sebagai takkid kullihi tadi, sebagai takkid maknawi bagi ilmu zahir daripada awwalin, yakni umat yang terdahulu, dan juga ilmu bagi orang-orang yang akan datang di kalangan ulama umat ini, sama ada ulama yang berada pada peringkat salaf ataupun khalaf. Mundarijan fihi, terkandung di dalamnya dalam hadis satu tadi, faktafaitu bihi, dan aku berpada dengan hadis tersebut sahaja. Jadi maknanya kalau Imam Syibli beramal dengan satu hadis ni dan dia menjadi Syibli, dan dia menjadi Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Asy-Syibli, antara amalan beliau, setiap selepas mayang dia akan baca doa. Dia akan baca ayat Quran ni selepas sembahyang. Dia akan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu 'alaika ya Muhammad. Sallallahu 'alaika ya Muhammad. Sallallahu 'alaika ya Muhammad. Dia baca gitu 3 kali. Setiap hari, setiap selepas waktu solat. Habis sembahyang, maka dia akan baca ayat tersebut. Amalkan ayat ni. Amalkan ayat laqad ja'akum fa in tawallaw. 2 ayat ni kena amal. Saya tahu untuk tua kita memang beramai benda-benda macam ni. Ayat-ayat macam ni dibaca biasanya lah. Dan ayat ni sangat besar faedah dan fadilatnya. Ayat ni disebut pada akhir surah Taubah. Setelah mana diceritakan tentang surah Taubah. Surah Taubah tidak dimulakan dengan Bismillah. Karena kemurkaan Allah Ta'ala kepada golongan munafik dan seumpamanya. Dan penghujung Allah Ta'ala tutup ayat tadi yang permulaannya tidak ada basmalah, tak ada Bismillahirrahmanirrahim, dan memang agak sedikit keras. Tapi ditutup hujungnya dengan kelembutan dengan Rasulullah SAW. Tak ditutup dengan baginda Nabi SAW. Maka orang-orang yang sering melazimi ayat ini dibaca, insya-Allah mereka tidak akan mati selagi mana tidak dilupakan dengan ayat ni. Dilupakan ayat ni, kena bersiap dah. Waktu tu hampir dah waktu nak mati. Takut pula lah nak beramai tu. Orang kita dah mampu. Tapi kurang-kurangnya ada persediaan. Tak ada siapa pun tahu kematian dia bila. Melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Al-Imamul Ghazali tahu
dengan amarah ataupun dengan alamah yang telah Allah Ta'ala jadikan pada beliau, maka dia pada pagi sebelum dia wafat, selepas solat subuh, maka beliau berbaring dan telah wirid dengan wiridnya, dan kemudian dia pun berbaring dan panggil adik dia, suruh bagi kain kapan yang dia dah sediakan. Diletakkan kain kafan tadi di atas dada beliau, lalu dia menyebut, saya telah bersedia, wahai Tuhanku. Mati pada waktu tersebut. Ini orang yang dah bersedia sungguh dengan kematian. Ayat tadi diamalkan oleh Imam Shibli rahimahullah, laqad ja'akum fa in tawallaw. Dua ayat tadi. Dan dimimpi oleh seorang di kalangan para ulama pada zaman tersebut. Beliau bermimpi ketika dalam majlis, ketika dia sedang duduk mengajak, bukan dia mimpi, ni hak betul. Dia tengah duduk mengajak, tiba-tiba Imam Shibli lalu, dan kemudian dia bangun, memuliakan Al-Imam Shibli dan menyambut kedatangan Al-Shibli, dan kemudian memeluknya dan mencium di antara dua keningnya. Kemudian orang ramai anak-anak murid pelik kata, kenapa kamu layan Shibli macam tu, sedangkan satu Baghdad ni panggil Shibli ni orang gila. Shibli ni dia punya perwatakan dia nampak macam dengan majazib. Dia orang yang majzub. Nampak macam tu keadaan ni, padahal dia bukan macam tu. Beliau wali yang kummal sebenarnya. Imam Shibli rahimahullah minal kummal. Jadi wali-wali yang sebenarnya berperwatakan sahaja seperti majazib tapi bukan majzub. Lalu bila mana dah Imam Shibli keluar daripada majlis tersebut, orang tanya kepada imam ni, kenapa kamu buat macam tu? Kata dia, kerana saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah melakukan demikian. Rasulullah pun waktu ketika saya sedang bersembang dengan Nabi dalam mimpi, tiba-tiba Shibli mai. Dan Nabi bangun menyambut beliau, dan Nabi memeluknya dan menciumnya di antara dua keningnya. Lalu aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang dilakukan oleh Shibli sehingga dia dimuliakan demikian olehmu? Maka Rasulullah kata, dia tidak meninggalkan membaca laqad ja'akum sampai akhir ayat, fa in tawallaw. Dua ayat tu. Dan kemudian ditutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad. 3 kali. Jadi saya pun tanya balik kepada beliau. Tadi masa peluk ditanya, apa amalanmu wahai Shibli yang kamu lakukan? Kata beliau, sejak 30 tahun saya telah beramal dengan ayat laqad ja'akum dan fa in tawallaw. Tidak pernah tinggal selama 30 tahun. Ayat tadi. 30 tahun diamalkan oleh beliau. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, jangan tinggal ayat tu. Laqad ja'akum dengan fa in tawallaw, selepas setiap waktu solat. Apa keadaan sekalipun. Musafir baik, apa keadaan pun, sebelum kita membetulkan kaki kita ataupun kita nak bangkit, jangan tinggal dua. Ayat kursi dan laqad ja'akum fa in tawallaw. Dan tutup dengan sallallahu alaika ya Rasulullah. Tukar ya Muhammad kepada ya Rasulullah. Ini saya tanya kepada Maulana Syekh Yusri, guru saya di Mesir. Kata, boleh tak saya nak tukar ya Muhammad tadi kepada ya Rasulullah? Sebab rasa nak sebut ya Muhammad tu dia tak apa nak lepas. Dan kerana kedudukan Imam Shibli tak apalah. Dia Shibli. Kita ni siapa dia? Jadi kita kata nak tukar tulis ya Rasul, nak sebut ya Rasulullah. Syekh kata, ada ahsan, bagus, lebih baik macam tu. Tukar tu. Jadi lepas tu saya pun dengan anak-anak murid, kalau di pondok saya akan baca tu selepas setiap kali waktu solat, sama ada solat jemaah ke bersendirian ke, maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut. Ini saya pesan sungguh-sungguh untuk baca. Itu amalan Al-Imam Shibli dan istiqamah oleh beliau, lalu diberikan oleh Allah dengan kelebihan demi kelebihan. Semua ayat tadi banyak sangat kelebihannya. Jadi Al-Imam Shibli mengatakan, saya telah beramal, saya membaca dan menghafal 4,000 hadis, tapi akhirnya kesemuanya yang baki saya tinggalkan dengan maksud saya tidaklah menghafalnya dengan bersungguh-sungguh berbanding dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya berpada dengan hadis tadi untuk saya hafal dan saya amalkan sungguh-sungguh. Ini orang dulu macam tu. Orang dulu kalau dengar hadis Nabi ni, dia akan pegang betul-betul. Dia macam orang tua-tua kita pergi jumpa Tok Guru,
Tok Guru bagi pesan kat dia satu je, dia ingat sampai mati kat tu. Pegang sungguh-sungguh kat tu. Ha, ini siapa yang pesan ni? Ini guru kepada segala guru. Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ha? Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ketua para nabi dan ketua para mursalin. Apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi kepada sebahagian sahabatnya, hadis ni yang diamalkan dan juga dihafal oleh Sayyidina Al-Imam Shibli. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah kamu bagi duniamu. Apa beramal untuk duniamu? Maksudnya menghasilkan rezeki, harta. Nah, untuk kamu kutip dan juga kumpul kamu punya mal ataupun harta kedudukan kamu dengan perniagaan yang kamu lakukan dan seumpamanya biqadri muqamika fihi. Atau fiha, minta maaf. Biqadri muqamika fiha. Dalam riwayat sebut biqadri baqaika fiha. Sekadar mana kamu akan duduk dalam muka bumi. Dibandingkan dengan nisbah kamu akan duduk di akhirat. Maknanya, kita nak duduk sampai berapa dalam muka bumi kita tak tahu. Maka kita mengumpulkan tadi, maknanya kalau dinisbah dengan akhirat yang selama-lamanya, maka sangat sikit lagi lah kalau banyak mana pun kita kumpul. Dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya. Itu maksudnya. Boleh? Dalam hadis yang lain disebut kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Ada riwayat hadis sebut kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ni orang asing atau 'abiru sabil ataupun orang yang hanya melintas jalan sebagai permusafiran. Wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Dan hendaklah kamu mengira diri kamu itu termasuk daripada orang-orang yang akan mati menjadi ahli kubur. Baik, kalau orang tadi, maksudnya Nabi SAW sebut, dan hadis kedua tadi menjelaskan banyak mana kita nak kena bawa. Hadis pertama sebut, i'mal li dunyaka biqadri baqaika fiha, biqadri muqamika fiha. Berapa banyak kamu akan duduk di muka bumi? Baik, berapa lama? Berapa banyak kita akan kutip? Dia akan melihat kepada hirs, kesungguhan dan juga tamak orang tadi dengan dunia. Ada orang tak cukup bagi dia 1 juta. Ada orang tak cukup bagi dia 2 juta. Ada orang 30-40 bilion pun dalam bank dia pun, dia tak akan rasa pernah cukup pada waktu tersebut. Ada orang, kalau ada sebulan 3,000 dalam bank dia, beda untuk anak isteri dia dan juga makan, bayar duit kereta, Alhamdulillah. Ada orang tak ada pun banyak tu. Bawah lagi daripada tu. Minal fuqara. Tapi bagi dia, Alhamdulillah, saya boleh hidup sampai lah. Ada orang macam tu. Ada orang tak boleh. Kurang daripada tu dalam bank, tak boleh dia hidup. Nah, dia akan jadi pening, gelabah. Nah, seolah macam kesemua benda dalam kehidupan dia adalah ditumpu kepada angka yang ada di dalam bank dia tadi dan juga helaian ketah yang ada dalam beg duit dia. Tak ada yang tu, pening. Nah, dan orang tu siapa dia? Orang tu tengok balik kita tu, tengok ke orang. Dia tengok ke orang, dia tahu orang tu bukan aku tu. Mungkin ada sebelah aku ni. Dia ada juga. Baik, berapa banyak kita nak kena bawa? Sebab qadar dia tak sama ikut orang. Kalau nak suruh kita dengan qadar kita duduk berapa lama di muka bumi, ada orang mungkin dia nak duduk hidup dalam muka bumi ni kalau boleh 1,000 tahun. Lagi tak kena tarik nyawa lagi tu dia nak hidup lah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang kedua yang kita baca tadi, menjelaskan kepada kita berapa banyak kita nak kena bawa. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi kamu di dunia ni seperti mana kamu ni orang asing. Baik, saya hari ni dijunjung orang asing. Kami duduk Pedu. Baik, waktu kami mai daripada Pedu tu, nak pergi ke Penang, lepas tu mai ke Junjung. Agak-agak bawa semua kelingan rumah-rumah saya kan, daripada Pedu tu. Dengan mata ataupun bekas-bekas dalam rumah. Dengan sofa-sofa, dengan TV, dengan kitab-kitab saya, dengan masjid, pondok, semua main sekali. Gabuk main kereta saja dengan sikit baju bekalan dan kemudian apa-apa yang perlu dalam perjalanan, kemudian berjalan. Betul? Banyak tu. Nak bawa banyak macam mana? Tak mampu kita. Baik. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Macam tu saja amalan kita. Untuk di dunia ni jadi macam orang asing. Orang asing kalau dia nak pergi Kuala Lumpur, orang junjung pergi Kuala Lumpur, dia usung habis semua kali dengan rumah-rumah dia.
Tak ada usul rumah dia. Dia bawa barang yang diperlukan saja di dunia. Maksudnya, duduk di dunia, bawa barang yang diperlu saja. Lebih pada keperluan, maka itu dipanggil fadlah. Fadlah maksudnya apa dia? Lebihan daripada kehidupan kamu. Hadza ni'mah min Allah. Kalau kamu syukur, alhamdulillah. Kalau kamu kufur, semua tadi akan disoal oleh Allah Ta'ala dengan sangat rigid. Rigid disoal nanti. Faham? Kalaulah orang tadi tahu kata LHDN nak panggil dia, nak kena soal siasat berkenaan dengan keuangan dia. Agak-agak macam mana kesediaan dia. Agak macam mana dia punya perasaan dia waktu tu. Baru lembaga hasil panggil. Ni agak-agak macam mana kalau Rabbul Jalil panggil dia dan kemudian tanya, ada dia nak boleh tipu? Dengan audit ni ada pada dia? Sesuatu tipu lah. Nah, kamu nak tipu dengan Rabbul Jalil, dengan Tuhan yang Maha Agung, takkan mampu kamu nak tipu. Kamu takkan boleh lari walaupun satu duit. Dan Rabbul Jalil pula Tuhan yang Maha Adil, dia tak akan sia-siakan dan tak akan menzalimi kamu. Kalau ditanya, maknanya kamu yang menzalimi diri kamu pada waktu itu. Dan soal di dalam mahsyar, di padang mahsyar nanti itulah yang paling digeruni, yang paling ditakuti oleh sesiapa pun. Untuk kita, ramai di kalangan para awliya minta untuk dilepaskan daripada soal. Karena soalan tu yang paling berat sekali di akhirat nanti. Ingat Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Macam orang lintas jalan. Kalau abiru sabil ni boleh sebut pakai permusafiran, juga kita kata kalau bagi contoh mudah nak lintas jalan. Kita nak lintas pergi ke seberang jalan. Ada orang sambil nak lintas tu, dia pergi buat rumah tepi jalan ni. Dia tak lalang sebentar nak lintas buat rumah dulu dia tak. Walaupun dengan kotak sekalipun. Kalau buat dengan kotak pun panggil orang gila. Baru nak lintas jalan je nak pergi buat kotak, buat rumah, nak pacak apa ni, kemah buat penentang apa. Nak pergi lintas jalan bang tu kan. Rumah kamu di seberang tu. Yang kamu nak pergi pacak tanah di tanah orang ni apa pasal? Karena dia anggap dunia yang dia duduk pijak sekarang ni itu tanah dia. Tempat dia. Selama-lamanya dia akan hidup. Karena tu dia tak akan rasa tenang sampai ke sudah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Hendaklah kamu mengira diri kamu tu sentiasa sebagai ahli kubur. Anggap macam tu. Kalau kita menganggap bahawa kita ni sentiasa ahli kubur, maka kita akan memutuskan segala kelazatan. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain. Apa ni Nabi kata? Aksiru min zikri hadimil lazzat. Nabi kata. Banyakkan menyebutkan ataupun mengingati perkara yang meruntuhkan kelazatan kamu. Apa dia perkara meruntuhkan kelazatan? Mati. Orang ketika mana dia mulai ingat dengan mati, maka dia akan hilang kelazatan-kelazatan yang dia ada pada waktu tersebut. Tamam? Baik. Jadi orang yang berakal, yang bijaksana, dia tidak beramal untuk dunianya dengan qadar, melainkan qadar yang boleh menghilangkan darurahnya sahaja. Jadi setiap hadis menjelaskan balik hadis yang lain. Sebab bila disebut dalam hadis yang pertama tadi, takut orang tak faham. Kun fid dunya au i'mal fid dunya au li dunyaka biqadri baqaika fiha. Maka dia akan faham kata dia kena hidup selama-lamanya untuk dia beramal. Macam mana pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata apa ni wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tu macam mana pula? Itu kan suruh kita macam hidup selama-lamanya. Nabi kata i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kemudian Nabi kata apa? Sekat tu je kan Nabi sebut. Dan Nabi sebut selepas tu lagi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu macam mana nak gabung. Jadi suruh beramai, suruh bekerja di dunia ni, seakan kamu akan hidup selama-lamanya. Dia pergi pakai hat tu saja aja. No, beda nak kumpul dengan forex, dengan apa ke benda semua yang haram-haram. Dia nak kumpul semua sungguh-sungguh. Dia kata sebab Nabi kata kena sungguh-sungguh di dalam muka bumi ni macam kita nak hidup selama-lamanya. Itu dia. Lah kali harta dia macam Qarun, ni yang disebutkan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az dalam saya di masjid semalam ni. Ada satu kalimah Imam Yahya bin Mu'az, dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok. Dia kata ya sahibal ilmi qusurukum qaisariyah wa buyutukum kisrawiyah wa abwabukum zahiriyah wa ahsanukum jalutiyah wa mawalikum qaruniyah wa mazahibukum syaitaniyah
fa'inal Muhammadiyah. Ada kalam dia disebut. Imam Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala disebut kepada ulama-ulama dunia. Apa makna ulama dunia? Ulama dunia di sini dengan makna ulama-ulama yang berilmu kerana untuk mendapatkan dunia semata-mata. Dia nakkan pangkat dunia sahaja. Pujian orang, nak mendapatkan kedudukan di sisi pemerintah sahaja semata-mata, bukan dengan tujuan untuk menjadikan kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menegur dan memberikan panduan kepada para pemerintah. Menegur dan memberi panduan kepada pemerintah bukan mesti depan orang ramai. Menegur pula bukan mesti duduk di atas mimbar. Menegur bukan mesti tulis di atas Facebook. Itu bukan mesti menegur itu. Itu kadang-kadang tu nak menjadikan diri kita sebagai hero. Menegur kepada pemerintah ni duduk di sini. Tegak kat dia kat tepi-tepi. Walau tak tulis dalam Facebook. Kerana Nabi sebut dalam hadis, jihad, antara jihad yang terbaik apa dia? Qaulul haq inda sultanil jair. Inda sultanil jair. Bukan ala sultanil jair. Kalimah Nabi SAW sebut tadi sangat dakik. Inda dengan mana indiyah. Maksud di sebelah. Piduk dekat dia, sebut dekat dia. Faham? Nabi tak kata ala sultanil jair. Nabi tak kata kalau kata pemerintah zalim, kamu tegur dia ala sultanil jair. Ala sultanil jair ni yang pakat duduk atas mimbar, duduk hantam atas mimbar. Khutbah jadi tempat untuk menghentak. Dan ni siapa dia punya sunnah? Yang buat benda-benda macam ni biasanya. Yang buat benda macam ni biasanya adalah kelompok yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Syiah pada waktu tersebut yang telah mengeluarkan pihak Khawarij yang melawan dan akhirnya membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Apa? Yang tu kena hati-hati, ibu ayah semua kena hati-hati. Akhlak ni dia orang panggil apa? Kena ambil daripada ahlinya. Dan kena tahu sirah dan perjalanan peristiwa-peristiwa tadi kita kena tahu. Bahawa kita tak tertipu. Jangan seronok sangat. Kalau ada orang boleh duduk tegak tulis dalam Facebook kata apa semua tu. Hak tu kadang-kadang bukan lagi pun mengikuti sunnah Nabi SAW. Faham? Dan para ulama kalau dia menegur bukan dia pihak ke orang. Kalau pihak ke orang lebih duduk dekat dengan sultan, lebih duduk dekat dengan Perdana Menteri. Dia kalau dia cakap bagi nasihat, dia nak kena tulis semua ke dalam Facebook dia. Baru nak abang kata saya telah bekerja pada waktu ni kerana Allah Taala. Huwa la yahtaj ila sana'in nas dengan amal dia. Dia tak perlu kepada pujian manusia dengan apa yang dia lakukan tersebut. Tak perlu. Dia lakukan tadi lillahi ta'ala. Dan kerana itu dalam hadis sebut inda sultanil jair. Disyarahkan oleh Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Inda sultanil jair. Indiyah digunakan oleh Nabi tadi duduk sebelah. Kalau betul. Tengok. Kata Imam Yahya bin Mu'az. Ya sahibal ilmi usurukum qaisariyah. Wahai orang-orang yang berilmu. Istana-istana kamu macam istana Kaisar. Kaisariyah maksudnya apa dia? Macam istana daripada raja-raja Rom. Maksudnya rumah kamu saja macam Raja Rum. Wa buyutukum. Tadi khusur ni istana kamu. Wa buyutukum kisrawiyah. Dan rumah-rumah kalian pula seperti Kisra. Kisra dinisbah kepada Kisra Parsi. Raja Parsi. Wa abwabukum zahiriyah. Dan pintu-pintu rumah kamu saja zahiriyah. Dinisbah kepada kaum zahiriyah. Ini orang kaya-kaya juga dan juga pemerintah besar. Wa ahsanukum jalutiyah. Dan juga kamu punya sempadan tembok bagi rumah kamu dan juga sempadan bagi istana kamu adalah seperti Jalut, tinggi macam Jalut. Wa mawalikum qaruniyah, dan harta maula-maula kamu ataupun kamu punya hamba-hamba kamu yang adalah seperti maula ni maknanya orang yang dibebaskan. Dia hamba kemudian dibebaskan. Jadi mawali ini dalam bahasa Arab maksudnya mawalikum dengan makna qaruniyah, maksudnya hamba-hamba kamu saja yang telah kamu bebaskan tadi, tu pun macam qarun dah hartanya. Maksudnya banyak. Mazahibukum syaitaniyah, mazhab kamu mazhab syaitan, fa'inal Muhammadiyah. Mana Muhammad? Mana nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di makna kalam beliau. Sebab tu orang yang berakal
mereka akan menyibukkan diri mereka untuk mengambil qadar yang diperlukan. Betul saya sebut tadi, hadis kena faham bagi elok. Jangan faham sekerat dan jangan ambil dengan orang yang memang dia inginkan pun benda tadi. Jadi dia akan guna dengan keperluan dia. Nah, dia akan guna i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Itu tak baca. Dia baca hak depannya. Bila baca depan dia suruh hidup selama-lamanya. Tapi dia terlupa hak belakang. Nabi kata wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Maknanya apa dia? Kalau hari suruh hidup selama-lamanya kalau di dunia, dan kalau untuk akhirat pula seakan kamu akan mati esok. Apa makna bagi hadis tadi? Makna bagi hadis tadi bukan untuk tamak. Makna hadis tadi adalah untuk menggunakan masa dengan sepatutnya. Itu. Bukan untuk kita tamak. Kumpul sampai tak mau-mau. Hadis tadi menunjukkan untuk kita ni menjadi orang yang menggunakan masa pada perkara yang sepatutnya. Nah, dan tidak menghabiskan masa bukan pada perkara yang tidak sepatutnya. Dan menggunakan sepenuh peluang yang ada tadi adalah untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan nanti menyesal di sisi ahli syurga nanti, misalnya ahli syurga menyesal. Menyesal kenapa? Kerana ada masa di dunia dulu mereka tidak gunakan untuk zikrullah. Ada masa senggang juga sikit yang mereka tidak zikir. Kita ni banyak masa tu yang dan kata ke orang. Banyak masa kita. Boleh duduk kat kedai kalau boleh kata ke orang tu, kira banyak masa. Dia kalau orang tak ada masa, dia tak dan nak kata ke orang. Kerana dia pun banyak lagi kesilapan dan juga dia pun banyak kekurangan yang perlu untuk dia perbetulkan. Dalam syurga, kebun-kebun kita akan banyak bukan sebab kita pergi buka. Maklum. Kebun dalam syurga, macam mana kita nak bagi luah? Buat apa kebun? Nak buat kebun syurga ni. Kalau kita nak buat kebun di dunia ni, kita nak kena pergi tanam, betul tak? Letih tak pergi tanam pokok? Letih. Saya tengok mak saya duk pergi tengok ya. Dia pergi tengok pun kita letih lah. Tiap hari pergi tengok kebun. Tiap hari kena pergi tengok pokok durian. Tiap hari kena pergi buka ayak. Kalau tidak lagi durian mampus dan orang panas-panas ni. Nah. Dia kata, letih lah. Letih. Kita pergi sekali je, pergi tengok jalannya pun peluh dah. Kata, sihat lah kalau macam ni. Baru pergi jalan. Tak buka ayak lagi. Jadi, kebun di dunia kita kena letih untuk buat tu. Kebun di akhirat nak bagi luah macam mana? Ada zikir dia sebut pada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebut yang tu sekali tumbuh satu pokok dalam syurga. Satu pokok keluar. Maknanya nak tanda kawasan dalam syurga, banyak zikir tu. InsyaAllah kebun kita akan makin luah, makin luah, makin luah. Bayangkan, kalau pokok saja ada 80 pokok saja dalam dunia ni, 80 pokok durian. Kalau ada, tanah kita berapa relung dah lebih kurang? Lebih kurang 3 relung dah, kita kata. 80 pokok, 3 relung. Itu kira dah senggang-senggang elok lah pokok tu kalau kata nak tumbuh. Betul? Kalau pergi tanah rapat-rapat dengan padi tu, memang tak tumbuh lah pokok tu. Jadi kalau 80 pokok durian, boleh kata dalam 3 relung. Itu baru 80. Maknanya kalau kata di akhirat kita zikir 80 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ataupun penuh tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, satu pokok. 80 kali, 3 relung. 3 relung di mana? Di syurga. Bayang kalau kata sehari 10,000. Bayang kalau sehari 100,000. Bayangkan kalau wirid kita tadi dah beratus ribu sepanjang kita hidup, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjuk, hadha arduk. Hadha bustanuk. Ini adalah kebun kamu yang telah kamu tanam dulu di dunia, masuk, duduk dalam kebun tu. Agak macam mana? Satu jengkal dalam syurga lebih baik daripada dunia dan isinya. Sejengkai saja. Bukan serelung, sejengkai. Sejengkai dalam syurga lebih mulia dan baik daripada dunia dan isinya. Dunia. Bukan junjung, dunia. Dunia dan isinya. Tapi kita wirid tak? Kita buat. Tak tahu. Siapa yang sebut kalam tu? Nabi SAW. Nabi dah maklum dah.
Maknanya orang yang banyak wirid ni, bila kata Nabi kata akan tumbuh tumbuhan dalam syurga. Apa makna dia? Makna dia, hadza min ahlil jannah. Ini orang syurga. Sebab dia dah ada kebun dalam syurga. Macam mana pun dia akan balik ke sana. Karena dah ada tempat. Sebab tu jangan tinggal. Dan jangan buang masa kita. Ramadan dah dekat. Dalam masa Ramadan adalah masa untuk kita penuhkan dengan segala perkara yang sepatutnya kita lakukan pada waktu Ramadan. Dan orang takkan boleh buat dalam Ramadan melainkan dia telah bersedia sebelum Ramadan. Kena cuci dulu. Cuci dulu sebelum masuk Ramadan. Taubat dulu daripada dosa sebelum masuk Ramadan. Tak boleh masuk Ramadan baru nak taubat. Tak akan berjaya. Dan kita tak akan mampu untuk nak menghadapi perkara tersebut. Kerana madrasah Ramadan ini terlalu luas, besar. Takut kita tak sampai ke penghujung jalan dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Dia macam kita masuk satu mathaf, satu orang panggil apa? Tempat pameran ataupun muzium yang diletakkan section-section yang banyak. Section pertama, bilik pertama, section kedua, bilik kedua, ketiga, ada 30 bilik. Terlalu besarnya section ni sampai kita tak sempat ke semua bilik. Dia tak boleh dalam satu hari. Dia kena berhari-hari jalan. Di Mesir dulu kami ada, kerajaan Mesir dia akan buat tiap-tiap tahun Ma'rid Kutub ataupun Ma'rad Kutub. Pameran kitab antarabangsa. Saya rasa sepanjang saya duduk di Mesir 16 tahun tak pernah saya habis lagi Ma'rad Kutub tu tiap-tiap tahun. Tak pernah habis. Kerana terlalu besar. Saya pula tak boleh kita pergi kita kata tahun ni saya pergi dah hak tu, tahun depan saya tak mau pergi dah hak tu, saya nak pergi hak lain pula. Baru habis semua. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tahun depan keluar hak baru pula. Maktabah hak kita kata tak mau pergi tu, hak pergi dah tahun lepas ni, keluar kitab baru pula. Tak pergi lagi, yang rugi. Orang lain ambil dulu. Itu. Dan sampai kesudah duduk sampai sana 14 tahun pun tak habis-habis Ma'rad Kutub. Lepas habis Ma'rad Kutub, tengok kawan ni ada kitab lain. Kawan tu ada kitab lain. Hang beli kat mana? Awak aku tak jumpa maktabah tu. Maktabah di hujung ni. Saya pergi hujung terus. Tak dapat juga kat kita kitab tu. Kitab tu pula dia kata ada satu tu je. Lagi kemah. Dalam dunia satu tu je ada. Dan sungguh ada sebahagian kitab kadang-kadang carilah tak jumpa lah. Saya ada satu kitab. Na'atul Bidayat. Wa Tawsifun Nihayat. Karangan Syekh Ma'ul Ainain. Cetakan daripada kerajaan Dubai. Tak ada harga kitab tu. Tak cok harga. Kitab tu macam kitab yang dibagi khas oleh kerajaan kerajaan Dubai pada waktu tersebut. Dia macam bagi khas hadiah kepada orang macam kitab wakaf bagi. Dan kebetulan dapat kat bulan ni dia pergi jual. Dan saya dapat kitab tu 2 jilid, cantik bukan main. Adik saya cari sampai lah tak jumpa. Pergi Ma'rad baru ni cari tak jumpa lah. Dan ada kat saya satu. Nak bak kemah lah tu. Kan? Tu pun nasib. Bibi tengok ni kitab apa ni? Cara cetak lawa sangat ni takut kitab Syiah pula. Buka Sidi Ma'ul Ainain. Masa tu tak kenal lagi Sidi Ma'ul Ainain. Lepas tu baru kenal. Ni kibar wali Allah Ta'ala daripada Maghribi. Makamnya di sana. Bila baca kitab dia, macam-macam faedah dalam kitab tu 2 jilid. 2 jilid besar. Ditahqiq pula tu. Luar biasa kitab tu. Dan kitab tu dah tidak dicetak lagi dengan cetakan tersebut. Allahuakbar tak tahu dia cetak balik. Tapi takat ni tak jumpa lagi cetak. Tu Ma'rad Kutub. Tempat jual kitab. Bella. Kalau kata ada siapa kata dia habis dah jalan. Maknanya ini memang ajaib tu lah. Masa saya tak pernah habis jalan. Berapa belah tahun duduk. Sebab dia buat pula tak lama. Ma'rad besar. Tempat pameran kitab tu besar. Bukan macam pameran buku antarabangsa Kuala Lumpur tu. Tak ada apa tu. Tu kira besar kuku ya. Kat pameran di Kuala Lumpur tu. Hak ni besarnya ya Rabbi ya Karim. Dan kemudian banyaknya kitab dalam tu yang luar biasa. Macam-macam daripada seluruh dunia mai. Dan tak ada masa kita dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu je dia buka. Dan tak sempat kita untuk habiskan. Walau tiap-tiap hari pergi sekali. Tak akan habis. Kecuali kita pergi jalan. Macam tak tahu datang apa tu. Pergi tak tengok kitab apa. Hak tu memang insyaAllah habis lah. Hak tu tak panggil tengok kitab. Hak tu panggil meronda-ronda. Dia ronda cari makan. Dia pergi tengok taman mana kebab sedap hari ni. Ada jual juga macam-macam tu. Yang tu tak tengok kitab. Tak akan selesai. Baik, ni gambaran saya nak bagi macam mana dengan Ramadan.
Ramadan macam tu. Ramadan ni kita masuk, setiap orang dia akan dapat benda yang berbeza-beza. Dan kita ni seolah-olah masuk satu tempat pameran yang besar, yang kita hanya terhenti pada satu atau dua kelebihan saja dalam Ramadan tersebut. Ada lagi 29 hari, 28 hari yang kadang-kadang kita tidak penuhkan pun masa kita dengan kebaikan pada waktu tersebut. Jadi kerana itu, ibu ayah semua, masa kita ni kena irtanim, kena ambil sungguh-sungguh. Kita tak tahu kita akan hidup sampai bila. Kerana itu para awliya yang terdahulu mereka sangat mengambil berat tentang perkara tersebut. Masa ni sangat ambil berat. Untuk mereka gunakan dengan ibadah, untuk mereka gunakan dengan amal, untuk mereka gunakan dengan zikrullah, sehingga disebut dalam hadis, ahli syurga menyesal di akhirat nanti ketika melihat orang yang mendapatkan kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Sepatutnya kami boleh dapat juga kedudukan tadi. Kenapa tak boleh? Kerana di dunia kami tak buat macam dia tu buat. Ahli neraka pula akan menyesal ketika melihat uqubah yang dia akan terimakan di akhirat nanti disebabkan kerana tidak melakukan kebajikan dan kebaikan di dunia dulu. Dunia ni singkat, tapi Allah Ta'ala bagi rahmat besar. Singkat, tapi dapat untuk yang abadi. No? Tak ada apa. Umat Nabi Muhammad pula umur singkat. Tak macam umat dulu. Ibadah saja sampai beratus-ratus tahun. Kita ni umur cakap 60-70 tahun tu dan lebih pada tu dah dikira subsidi. Dan tu pun Allah Ta'ala bagi nikmat dan lipat kali gandakan. Kalau tu dalam hadis Nabi banyak sebut. Nabi sebut apa? Siapa yang baca Al-Quran, Qul Huwallahu Ahad 3 kali, sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. 1 kali khataman Quran. Siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, seakan dia mengkhatamkan Al-Quran. Dan siapa yang buat amalan ni, seakan-akan dia menunaikan haji yang sempurna. Contohnya, selepas subuh, wirid sampai terbit matahari. Maka dia seperti mendapatkan pahala haji. Haji yang sempurna. Haji tu. Maksudnya kalau tiap-tiap pagi buat macam tu, seolah-olah dia menunaikan haji setiap hari. Pahala haji tiap-tiap hari. Dia sempurna, maknanya haji mabrur. Nak apa lagi? Bayar semua. Tak pi haji, dapat pahala haji. Nah? Tak pi haji, dapat pahala haji. Tak baca Quran penuh, dapat pahala Quran penuh. Nah, kalau baca pula Qul Huwallahu 3 kali, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, 2 kali khatam Quran. Dia kata kalau baca 3 kali je sekali, baca 12 kali, dia kata 4 kali terus pagi tu hafal. Hafal dah khatam. Lagi zakat. Nah, orang tanya berapa kali khatam Quran dah dalam hidup? 1000 kali dah, dia kata. Kemah ni lebih hebat pada Sayyidah Nafisah lagi ni. Nah, Sayyidatuna Nafisatul Ilm, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia korek kubur di Mesir. Sebelum dia wafat lagi korek kubur. Dan dia tiap-tiap hari akan duduk dalam kubur tu khatam Quran. Dalam kubur tu saja dia buat tempat suluk dia tu, dia dah khatam 18,000 kali Quran. 18,000 kali masa duduk dalam kubur saja, duduk baca Quran dalam kubur tu. Dan puasa tidak pernah tinggal selama 30 tahun. Setiap hari puasa. 30 tahun tak tinggal puasa. Dia. Hari dia nak wafat, dia sakit teruk. Hamba dia kata, bukalah, makanlah sikit. Dia kata nak makan, dia tak sebut kat orang. Dia kata, bukan suruh buka, suruh makan. Makan sikit sebab dia tengok tuan dia tak makan. Ni, saya dah Nafisah tak makan. Dia kata, kamu nak suruh saya makan, dia kata. Saya dah 30 tahun berpuasa. Takkan saya nak buka puasa pada hari kalau saya nak mati. 30 tahun, baru pecah rahsia. Dia bukan habak setiap hari. Ni 30 tahun dah, dia kata ni. Esok cukup 30 tahun, dia kata. Dah tak habak ke orang. Nah. Tapi ni amalan yang dilakukan oleh mereka, kita boleh cerita. Itu kelebihan kita. No? Kelebihan kita ialah menceritakan kelebihan orang lain. Itu ya. Jadi itu no? Ada kelebihan juga dah. Daripada tak ada kelebihan langsung. Jadi kalau orang tanya apa dia kelebihan Ustaz? Tanya. Kelebihan saya adalah menceritakan kelebihan orang. Itu ya. Nak cerita kelebihan sendiri buat teruk kan? Menceritakan kelebihan orang. Sebab tu ibu ayah semua guna masa peluang betul-betul. Masa kita tak banyak. Nah, masa kita sikit, pendek. Dan kalau hak pendek tu pun guna benda yang tak ada faedah. Jadi apa faedahnya kita duduk dalam dunia ni? Nak kumpul duit je. Nak tukar kereta je. Lah kali pakai kereta sebuah juga. Kalau kita naik kereta memang dua-dua buah tu. Pegang steering dua-dua macam tu. Tekan minyak dua-dua macam tu. Bawa masuk kaki dua macam tu. Bawa. Supaya dengan bawa jet ski tu. Macam tu. Mana dua bawa. Satu pun je dia bawa lah sekali. Jangan banyak-banyak pun nak makan lah kali nasi sepinggan, 2 pinggan jugalah.
Ada kalau duit 3 juta terus jadi makan satu kontainer satu hari. Jadi gajah terus. Faham tu? Kalau dah makan duit kena banyak, dia tu makan kena banyak lah, duit banyak. Mana boleh makan sikit-sikit? Orang ada duit banyak lah lagi makan sikit. Penyakit macam-macam. Dia lagi duit banyak. Kawan duk fikir macam-macam. Tiap malam tak boleh nak tidur. Lagi kawan tu nak jatuh dia, kawan ni nak jatuh dia. Lah kali pening, kena sakit jantung. Masuk AJN. Tiap-tiap hari duk berulang. Lah kali duit habis juga bayar kot sebab tu. Jadi macam mana? Pening juga duk bayar tu lah. Orang makan nasi sepinggan, dia makan ubat jantung sepinggan. Kita ni tak ada duit. Alhamdulillah boleh pergi kebun, boleh pergi merata, boleh tenang, boleh apa semua. Tak ada sakit apa. Nah. Sebab Allah Ta'ala ganti kot lain pula lah. Setiap orang ada nikmat dia, setiap orang Allah Ta'ala angkat darjat dengan pelbagai cara. Bukan kita kata orang yang sakit tadi ni, Allah Ta'ala turun darjat dia. Tak, naik darjat dia. Naik darjat dia dengan sakit yang dia hadapi. Naik darjat dia dengan dia sabar, kalau dia sabar dengan ujian tersebut. Faham? Maka kita kena jadi orang yang berakal. Jangan sibuk bukan dengan urusan kita. Kemudian, dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Kalaulah dunia ni ada nilaian di sisi Allah. Faham? Kalau dunia yang dimaksudkan dalam hadis ni, adakah dunia yang kita nampak depan mata ni? Tak, dunia di sini dengan makna perkara-perkara yang melalaikan kita ataupun kehidupan secara umumnya. Itu maksud dunia. Kalaulah dunia yang kita hadapi ini adalah perkara yang ada nilai di sisi Allah, walau sebesar sayap nyamuk. Janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma'i. Allah tak, kalau dunia ni ada nilai, Allah tak akan bagi minum walau satu teguk air kepada golongan kafir. Orang yang bukan Islam tak akan dapat, ataupun orang kafir yang kufur kepada Allah, mereka tidak akan dapat minum walaupun seteguk air. Bermakna Allah bagi semua sama rata. Kalau kamu usaha, Allah bagi. Nah, kalau kamu bukan Islam sekalipun, tapi bangun pagi subuh, awal, kemudian buat kerja, kamu akan dapat sekadar yang kamu dapatkan, yang kamu usahakan. Kamu buat kebun banyak, kamu rajin, akan dapat seperti mana yang kamu inginkan. Kenapa? Karena hadza laisa indi qimah, kata Allah Ta'ala. Ini tak ada qimah apa. Tak ada apa-apa faedah di sisi aku. Kamu buat, kadang kamu nak duduk di dunia, ya kamu dapat dengan apa yang kamu inginkan. Jadi apa beza kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mana kita mengejar dengan benda yang sama dengan dia kejar? Sama. Kita pun berebut sama dan berkelahi sama dengan dia. Sama? Berkelahi sama naik dengan dia. Kawan ni berkelahi kerana berebut dengan harta. Kita pun berkelahi dengan adik-beradik kita kerana harta juga. Apa faedahnya? Tak ada faedah. Dah kali pecah belah. Dah kali mati masuk dalam kubur, 6 kaki bawah tanah. Berapa kaki panjang. Tu je. Tetap banyak tu juga balik. Kalaupun kamu ada 70 juta relung pun, tetap kamu akan masuk panjang tu je. Bukan boleh tanam batu nisan tak di hujung long ni, batu nisan tu lagi tak di hujung long tu. Orang tanya kenapa panjang sangat kubur dia ni? Di tanah dia semua. Dia kena tanam dalam tanah tu. Macam tu. Kata tanah hak besar tu je. Hak besar tu jugalah hak kita duk nampak depan kubur, depan masjid, tepi masjid, hak kita duk nampak setiap hari. Lepas tu setiap hari lalu di kubur, tengok kubur. Bagi salam kepada ahli kubur. Dan apa salam ahli kubur? Kalau kita bagi, Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Antum sabiqun. Nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Tu kita baca setiap hari. Tak ingat pun tak apa, hak Arab tu baca hak Melayu. Assalamualaikum takkan tak ingat kot dalam bahasa Arab. Tu teruk sangat lah. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada seluruh orang-orang yang berada dalam negeri golongan mukminin. Antum sabiqun, kamu dah pergi. Nahnu insya'allahu bikum lahiqun, kami akan ikut selepas ni. Maknanya apa? Setiap kali nampak kubur, hak tu kita disuruh baca untuk kita ingat, kita pun nak pergi ke situ juga. Jadi apa yang kita nak kena kumpul? Ada bangunan atas kubur. Kecuali kepada para wali Allah Ta'ala, hak tu lain. Hak tu lain. Atau para ulama kata kubur yang waqaf, hatta kubur waqaf sekalipun dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kubur ni orang soleh, boleh tak untuk kita buat tanda sikit di kubur tadi untuk elakkan daripada orang melakukan yang tidak baik. Kita kalau tanda lagi dia buat tak baik. Hak tu orang hak yang jaga kena retilah.
Dia kata jaga tu macam kita pergi tengok. Dulu kubur-kubur di Madinah Al-Munawwarah waktu zaman Nabi zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para awliya-awliya Allah Ta'ala dulu, ada bangunan dibina di atas dia. Ya, ada bangunan, ada kubah dibuat. Dan tu dalam mazhab Syafi'i dibahas, hukumnya adalah mustahab. Kenapa dibuat? Untuk membezakan dan juga memberikan tahu kepada orang bahawa sahib maqam ini adalah orang yang mulia. Ada orang berkata pula, jenis buta perut ni, dia kata, tahu mana dia mulia? Patutlah hang tak mulia, mak dia gitu. Nah? Tahu macam mana saya tak mulia? Nak suruh orang mulia pula. Nah? Kami anggap dah hang tak mulia. Kami anggap dia mulia. I'tiqad. Dengan i'tiqad orang ramai dan juga mustafid, masyhur kata dia ni orang soleh. Jadi. Dan tu disuruhkan oleh Nabi SAW. Kan Nabi waktu ketika mana orang lalu, Nabi bangkit. Kemudian Nabi tanya, apa yang kamu saksikan dengan orang tadi? Pakat bincang baik. Baik, orang ni baik, Masya Allah. Tabarakallah. Nabi kata apa? Nah, fashhad. Bersaksilah. Bahawa kalian semua akan jadi saksi di akhirat nanti dengan apa yang kalian sebutkan nanti. Maksudnya apa dia? Mereka telah jadi saksi bahawa orang tadi baik. Khair, insyaAllah. Baik orang tadi dengan saksian orang ramai. Dan itu diikrar oleh Nabi SAW dalam hadis. Hadis sahih. Nah, orang ramai lalu pakat bincang. Para sahabat bincang, dia ni orang baik, dia ni orang baik, dia ni orang baik. Dan dengan sebab sebutan tadi, Nabi kata, ya, seperti mana yang kamu katakan. Lalu pula satu lagi, dia ni orang tak baik, dia ni orang tak baik, dia ni orang tak baik. Maka, Nabi kata pun macam tu juga. Orang tadi akan dapatkan dengan apa yang telah disaksikan oleh orang ramai. Jadi kalau orang tadi wali Allah Ta'ala, dan orang masyhur kata dia wali Allah Ta'ala, satu kampung tu tahu kata dia orang soleh. Satu negeri itu orang tahu kata dia ni wali Allah Ta'ala. Yang kamu nak bertikai apa pasal? Nah, yang jadi masalah penyakit dengan wali-wali Allah Ta'ala dengan orang soleh ni, kenapa? Siapa yang jadi masalah kalau dengan orang soleh ni? Kalau hati dia ada penyakit kat tu je. Jadi kita, yang tu lain lah. Tapi kalau kita lalu, kalau kebiasaan ke kubur, kita tengok jadi macam mana? Tak ada apa atas. Ada batu nisan. Tu. Jadi kita lalu tengok tu, kita akan rasa macam mana. Orang Melayu kalau lalu kubur, dia kerja takut hantu je. Nah, kubur Melayu pula, apa ni kat tempat kita kan, jadi pokok besar-besar sikit. Dia mula nampak atas pokok, nampak bawah pokok. Padahal lalu kubur untuk apa? Untuk ingat mati. Ingat mati. Sikit kita berhenti. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fi suhufi Musa, dalam suhuf Nabi Allah Musa alaihi salam disebut, ajibtu liman ayqana bil maut. Aku sangat heran dengan orang yang yakin dengan mati, summa huwa yafrah. Kemudian dia bergembira, sonok. Ajibtu liman ayqana bin nari, summa huwa yadhhak. Aku heran juga, kata Nabi Musa dalam suhuf Nabi Musa sebut, aku heran juga dengan orang yang yakin ada neraka, kemudian dia masih gelak ketawa, sonok. Ajibtu liman ra'a wa 'alima fana'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma yatma'innu ilaiha. Aku heran juga kepada orang yang melihat, mengetahui dunia ni akan fana, akan hilang, dan lalu berlaku perubahan, taqallubaha. Selalu berlaku perubahan demi perubahan kepada ahlinya, dan orang yang ahli dunia ni dia selalu berubah-ubah. Tak jadi elok, tak jadi tak elok. Sumayatma'innu ilaiha. Kemudian kamu masih tenang dengan dunia yang selalu berubah-ubah ni. Jadi macam mana? Kita kena hanya berpegang dan berpaut kepada Allah Azza wa Jal dan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sebahagian awliya ketika majlis pengkebumian dan seumpamanya kalau tengok ada orang duduk gelak-gelak di kubur, maka mereka tak akan sembang dengan orang tu 3 hari. Di pulau. Kenapa? Ni orang yang tak reti keadaan. Dan tak tahu masa. Tak cerdik. Ni orang mati duduk di kubur patutnya sedih, insaf. Ni tak. Dia boleh duduk main sonok lagi waktu tu. Lebih sakal lagi. Mengumpat pula lagi di atas tu. Lagi hebat. Dan ni berlaku di tempat kita. Ni bid'ah yang mungkarah. Hak tu patutnya bid'ah. Bukan baca talqin. Baca talqin tu, hak tu adalah perkara yang dituntut. Faham? Dan ada dalam sunnah, ada dalam hadis cerita berkenaan perkara tersebut. Walaupun mereka setuju ke tak setuju ke, yang penting ada riwayat dia. Hak tu. Tak ada ulama kita buat bid'ah tiba-tiba. Hak bid'ah mungkarah tu, yang pertama, duduk atas kubur, duduk gelak-gelak seronok.
Sembang, buang masa. Tengok orang ni, tu bukan keluarga dia. Cuba kalau hak meninggal tu bini dia. Cuba kalau hak meninggal tu mak dia. Tiba-tiba ada orang duk gelak-gelak dalam majlis tu. Duk main duk melawak lagi ni. Agak kita kata dia ni siapa dia ni? Ni cerdik ke tak cerdik ni? Yang tu berlaku tempat kita. Ada yang main ke rumah kenduri kalau orang, bukan rumah kenduri, orang mati. Pi ke rumah si mati. Duk kat luar sembang. Sembang buat apa waktu tu? Mengumpat. Ha? Kemudian buat apa? Kata ke orang. Kemudian bergelak-gelak. Di kat rumah orang mati. Patutnya kat rumah orang mati, orang semua pakai duduk diam. Baca wirid, zikir. Hadiah kepada si mati. Pegang Quran. Tapi apa yang dibuatkan di tempat kita? Di tempat kita yang berlaku yang tu. Ha? Saya sembang lagi lah masalah kenduri arwah. Tu dah level lain lah. Ha? Ini Syekh Abdul Rashid Madibari kata kepada saya, guru saya sebut, dia kata di Riyadh, dia kata belah Saudi, dia kata pokok je bidah orang ni. Tak ada kata nu bidah ni bidah, kenduri arwah bidah apa semua ni. Depa di sana hari kenduri, hari si mati, depa buat apa? Depa makan-makan, depa pun buat makan-makan. Gelak-gelak, seronok, macam seronok pula kawan tu pi. Tak ada baca apa, Al-Quran semua ni bidah. Itu semua bidah, tapi sembang gelak-gelak tak apa. Dan ni berlaku di tempat dia. Dan kita tak jadilah tu sebagai hujah besar kata semua mereka macam tu. Tapi boleh kata lebih kurang macam tu lah. Boleh. Sebab bagi mereka kata hak lain semua bid'ah. Ni bid'ah, nu bid'ah, baca Quran bid'ah, kepada si mati, baca talqin kepada si mati pun bid'ah. Tapi ceramah atas tu bukan main kita tak tahan. Talqin bid'ah. Tapi bila dia tanam pak dia ke siapa-siapa ke, dia naik berdiri tu, baca panggil bagi khutbah. No, berceramah pula atas kubur tu. Hai. Kalau kita baca tengok talqin yang ulama-ulama kita susun, yang ada dalam riwayat. Apa bacaan dia tadi? Bacaan tadi sangat bagi manfaat sebenarnya kalau dibaca. Tapi anak-anak muda zaman lah ni, alah dengar ceramah seorang dua, hak jenis kepala pun sama macam dia juga. Dan dia pun bukan mengaji sangat pun. Lepas tu dia kata memang hak ni tak bidah. Hak ni tak sunnah lah macam yang tok guru kita duk buat baca talqin tu. Hak baca hak bahasa Arab, ada hak terjemah balik ke bahasa Melayu. Kata ni semua ni bid'ah dalalah. Jadi dia kena buat cara dia. Baru tak bid'ah. Duk atas tu ceramah. Sumbangan duk atas pentas ceramah. Baca dulu hak tu nak ceramah pun. Lepas tu dia kata pula, kata tak ada faedah pun kepada si mati. Hak faedah ni orang hak main dengar ni. Kemah dia. Dia pula boleh tahu alam kubur. Faedah tak faedah. Tu kalau boleh tahu macam tu, maknanya kamu dah masuk ke alam kubur dah. Kamu tahu dapat faedah ke tak dapat faedah. Ni pandai-pandai apa ni? Tak kata kawan tu tak dapat faedah. Dia tahu peringatan ni tak dapat faedah pun dekat hak yang mati ni. Dia dah mati dah. Pandai ya dia. Habis tu kalau kita pergi bagi baca Quran, kita pergi bercakap dengan orang hak mati tadi, tak dapat faedah. Nabi SAW waktu ketika peperangan Badar, Nabi ambil tentera-tentera musyrikin, dilempak dalam Qawalibul Badr. Qawalibul Badr maksud telaga-telaga mati dalam Badar. Telaga-telaga buruk yang ada di Badar waktu tu dilempak mayat-mayat ni dalam tu. Karena mereka ni orang-orang hina. Nampak kata Nabi? Tak tahu tu. Nabi pi dekat Qawalibul Badr, dekat pintu telaga tu, Nabi kata apa? Macam mana? Kamu dah dapat dah apa yang aku sebut dulu ni, kamu dah tengok dah sungguh. Nabi bersembang dengan siapa? Abu Jahal. Nabi bersembang dengan siapa? Dengan pemuka-pemuka Quraisy yang telah mati pada waktu tersebut, yang dilempak dalam tu. Baik, kenapa Nabi sembang dengan mereka? Bila sahabat kata, ya Rasulullah, mereka dah mati. Nabi kata, kamu tak dengar, tapi mereka dengar. Maknanya ada benda faedah mereka dapat daripada pendengaran tadi. Ya, tu dah tentu dengar. Kalaulah kufar macam tu pun boleh dengar. Takkan orang Islam yang kalau mati tak dengar? Kalau orang bukan Islam pun boleh dengar. Habis tu kenapa kita bagi salam ni kubur? Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin antum sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Takkan bagi salam saja kat pokok. Bagi salam dah tentulah kepada muslimin, mereka akan jawab. Kalau muslimin biasa pun jawab, macam mana dengan wali-wali Allah Ta'ala? Macam mana dengan Sayyidina Rasul SAW? Takkan Nabi tak jawab? Nampak dah ni otak tak apa nak sentar elok puak ni. Piduk depan Nabi, suruh pergi paling daripada Nabi. Syirik pula tu kata. Yang maklum ni pumpui duit nak pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia boleh pergi habak, suruh pergi bagi punggung je kat Rasulullah. Apa ke benda ni? Tak ada adab pergi jumpa dengan Nabi, tak ada adab. Yang ni diajak oleh sebahagian di kalangan masyarakat kita ni.
Nak sebut ustaz pun tak apa nak kenal. Sebab apa? Sebab ustaz tadi kita dah baca pun kedudukan besar dah tak? Dia panggil tak ada nak start. Tu dia panggil. Bukan baru nak start. Tak ada nak start tu. Jam. Sebab tu ibu ayah semua yang dirahmati Allah, kena habiskan masa kita dengan ibadah. Kita duk kata-kata pun kat Wahbi, bukan kita tak kasih kat mereka. Mereka berumat Nabi SAW. Kata ni sebagai tanda kasih dia panggil. Al-amru bil ma'ruf nahyi 'anil munkar. Tamam? Hak mereka duk buat banyak benda mungkar. Membida'ahkan umat Nabi Muhammad tu mungkarah yang besar sekali. Kerana mereka mengingkari benda yang mereka tidak ketahui. Maka wajib bagi para alim untuk menjelaskan balik kesilapan dan kejahatan yang telah mereka lakukan kepada umat atas nama sunnah Nabi SAW. Padahal yang mereka lakukan jadi tak ada sunnah walau sekili habuk pun tak ada. Sunnah mereka adalah memecah belahkan umat Nabi Muhammad dan mengajarkan kepada awam untuk bersifat jur'ah. Berani telajak sampai tak tahu menentang apa. Tak tahu apa pun, tapi hantam dulu. Hantam dulu. Dan bawa keluar sikit 2-3 hujah, terus dia pun sama naik alim dengan orang alim yang boleh baca kitab. Yang boleh untuk nak keluarkan hukum hakam. Daripada kitab lah, maksudnya diulang hukum hakam, bukan dia bawa keluar terus kerana dia bukan mujtahid. Yang boleh sebut balik hukum hakam para alim ulama dan seumpama. Jadi berani orang zaman lah. Kenapa? Kerana tidak ada panduan dan dipandu oleh orang-orang yang tidak berpanduan. Itu masalah. Itu ibu ayah semua, moga-moga kita dapat manfaat pada pertemuan kita pada hari ini. Memang baca satu ya, majlis. Okey, tidak. Tu pun tak habis hadis no. Hadis tak habis tadi. I'mal li dunia, saya baca bagi habis hadis dia. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramal kamu di dunia sekadar kamu akan duduk di dalam dunia tu berapa lama. Dan beramal kamu untuk akhiratmu sekadar mana kamu akan kekal di akhirat nanti berapa lama. Berapa lama kita akan kekal di akhirat. Jadi hadis ni menjelaskan balik hadis yang kita baca tadi. Wa'mal li i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Karena hadis Nabi tak akan bertambung. Baca balik hadis ni, maka kita akan faham maknanya Nabi nak suruh kita gunakan masa kita hakikatnya untuk apa? Untuk akhirat kita. Karena akhirat yang tidak akan habis-habis. Lepas tu Nabi kata beramal di dunia sekadar kamu akan duduk di dunia berapa lama. Beramal di akhirat pula sekadar mana kamu akan duduk di akhirat. Berapa lama kita duduk di akhirat. Tak ada patah balik dah. Kalau masuk neraka, kena buh sekali dalam neraka, tak akan selesai. Terus duk minta lah. Gedebel lah macam mana kita pun di dunia ni. Terus duk harap lah nak kata, saya boleh tahan kalau kata Zabadiyah nak tibai tu. InsyaAllah di dunia ni duk kena tibai dah. Try tengok. Jangan duk sombong sangat. Masuk tak keluar dah lagi. Kalau jangan duk sakap bagi lebih-lebih. Belantan malaikat mungkar dan nakir dalam riwayat sebut. Kalau jatuh belantan yang dipegang oleh dia daripada besi. Kalau jatuh, kumpul seluruh ahli dunia, jin dan manusia, tak akan mampu angkat belantan. Itu dia. Tak akan mampu. Malaikat mungkar dan nakir pegang sebelah tangannya. Tibai sedah, jam terus. Jadi balik. Tibai lagi, jadi balik. Tu saya nak kata kemah hari. Kata kalau dah kena tibai tiap hari, dia mangli kot dia jadi mangli kot kena tiap hari ni. Kalau masuk neraka, dia kata tiap hari masuk neraka. Tu yang boleh berjalan-jalan tu. Kadang-kadang dalam neraka kan ada hadis. Ahli neraka dia akan berjalan juga. Jalan pergi lawat. Tengok-tengok kawan ni kena. Ya dalam neraka ni, kalau kata, tak boleh nak kita nak gambarkan, tapi hak boleh berjalan ni maksudnya dia macam, dia ada sel-sel tempat untuk disiksa tempat. Dia ada sel-sel siksaan. Bukanlah api tu, api saja ya. Tak. Dia ada sel-sel dia yang tempat bakar tadi, dia ada kawah yang sangat busuk, tempat orang-orang berzina. Yang tu siapa pun tak mau pergi dekat dengan tempat tu. Hatta Jahannam pun meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada wadi tersebut. Daripada tempat kawah tu. Kerana kawah tu sangat busuk. Jahannam, neraka Jahannam minta, ya Allah jauhkan aku daripada ni. Neraka Jahannam pun minta, jauh. Ni neraka ni, wadi tadi adalah untuk orang-orang yang berzina. Dan suka buat benda yang haram. Dengan kemaluan dia, iaitu seperti berzina tadi. Dan mereka akan pergi melawat-lawat juga dalam kubur. Dalam neraka ni akan pergi tengok, ni bukan hak yang alim dulu hadut cakap, bukan main lagi. Kemudian tengok dia pula. Kahimarir raha. Macam keldai yang tengah duk menggiling di tempat penggilingan gandum. Pusing tu kan.
perut sambil terburai. Kata ulama, kalau himar disebutkan dalam hadis, himarir raha, maksudnya dia duduk menggiling tu, dia tak akan giling saja, melainkan ada seorang akan pegang kayu untuk tibai dia bagi dia bergerak. Jadi maknanya dia bukan hanya menggiling saja, memusing tempat tu sambil perut terburai, tapi juga dipegang rotan oleh malaikat, ditibai di belakang badannya sampai hancur. Kemudian akan jadi balik. Kita jadi mangli kan? Tak akan jadi mangli. Sebab apa tak jadi mangli? Sebab segala sel kesakitan kita ni akan jadi balik. Dia macam tangan kita kena kerak, luka, kemudian dia sembuh, jadi elok balik, pergi ambil pisau, kerak balik tempat tu. Sakit tak? Sakit juga. Dia tak sama dengan orang kena kerak. Kemudian dia kerak lagi, dah sel sakit dah habis dah. Masa dia kerak lagi tadi ni, hak dalam tu dia tak apa nak rasa apa dah. Nah, dia kadang-kadang dia rasa macam dengan rape macam tu je. Sebab apa? Sebab sakit, sel sakit tadi dah habis. Tak, ni sel sakit tu akan sentiasa berulang jadi balik. Karena baddalnahum juludan, apa dia ayat dah? Yang tu ayat tu. Yang ada bilah baca tu, yang saya pun tak dengar dia baca apa. Ditukarkan kulitnya jadi kulit baru. Hak tu yang akan bahaya. Kemudian Nabi kata lagi, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Dan wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Kamu beramallah kerana Allah sekadar yang kamu memerlukan Allah. Berapa banyak kita perlukan Allah? Kamu ramai dekat tu. Ni hadis ni sebenarnya dalam masa suruh Nabi perli sekali. Nabi gunakan uslub perli. Dan Nabi kata wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Dan kamu beramallah untuk neraka kamu. Kalau kamu nak masuk neraka, ya buat amalan kamu untuk masuk neraka sekadar zaman mana kamu sanggup untuk duduk dalam neraka tu berapa tempoh. Saya buat jahat ni untuk duduk dalam neraka lebih kurang 1000 tahun. Okey, sila. Karena satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau kamu boleh buat jahat, boleh tahan 1000 tahun, ya silakan buat jahat tadi. Itu makna Nabi SAW dalam hadis ni. Maksudnya hadis ni adalah menggunakan uslub perli yang mana kamu tak akan mampu maksudnya. Kamu tak akan mampu berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi moga-moga dengan nasihat yang satu tadi saja, sungguh Al-Imam Mushibli telah memilih hadis yang paling ampuh untuk kita beringat. Betul tak? Dia kata, kadang kita mengaji, banyak maklumat kita dapat, tapi kita tak tahu nak beramal yang mana satu. Beliau bawa keluar satu saja. Yang ini penting kitab Imam Ghazali ni. Kitab ni kitab amal. Siapa yang boleh baca kitab ni dan beramal betul dengan kitab, bukan baca saja, beramal dengan kitab ni, dia akan keluar menjadi seseorang yang luar biasa. Walau disalah kecil saja. Sebab tu jangan pandang kecil dengan kitab-kitab karangan para ulama kita. Dan moga-moga kita dapat faedah dalam pertemuan pada pagi ini. Dan saya minta ampun, minta maaf. Ambil masa ibu ayah semua. Dan terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya mohon ampun, mohon maaf. Moga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Terima kasih pada pihak masjid kerana sudi bagi peluang pada saya untuk bercakap dan juga bertemu dengan para ahli qaryah di sini. Saya mohon ampun dan moga-moga kita dapat bertemu lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا يرجعون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.